Saudara pendengar Ria 897 FM, berikut ini meremang bulu rumah saya bila membaca kisah ni awal tadi ketika sedang putarkan lagu ni. Saya sedang mencari kisah-kisah yang boleh saya bacakan kepada anda. Ini datang daripada Rashidi. Beliau berkongsi pengalaman ini berlaku di mana ni? Di Bangkok, Thailand. Dan katanya beliau menetap di salah sebuah hotel. Dia pergi ke Bangkok, Thailand dengan sahabat karibnya, hanya berdua saja. Dan apa yang berlaku ni, bila sampai ke sana ni, mereka menetap di sebuah hotel lah. Dan mereka katanya, Kisi, saya punya orang ni walaupun dia sahabat karib saya tak suka tidur satu bilik, Kisi. Rasanya macam pelik, Kisi. Jadi saya kalau pergi cuti dengan best friend saya, dengan sahabat karib saya, kita akan ambil dua bilik berbeza lah. Masing-masing tidur bilik masing-masing. Tapi katanya di sini bilik yang bersambung, yang mana ada satu pintu ni, saya boleh pergi bilik dia, dia boleh pergi bilik saya. Jadi kejadian menakutkan ini berlaku pada diri saya. Waktu tu kawan saya masih belum balik masih belum balik bilik hotelnya. Dan saya ni berada dalam bilik saya ni sekitar jam 10 malam. Kami telefon keluar, dan bila keluar tu teman saya nak ambil sesuatu daripada sebuah kedai yang dia tempah. Jadi kedai tu pun dah nak tutup. Dia pun suruh saya naik atas. Saya pun dah penat nak ikut. Kaki pun dah naik lenguh. Saya naik ke atas seorang diri. Saya pun sedang nak bersiap sedia untuk mandi. Jadi bayangkan ketika saya sedang dalam tandas, dah hidupkan air bathtub tu, nak isi air bathtub yang panas, kemudian saya nak berendam dekat dalam bathtub tu. Tengah saya duduk dekat katil saya sambil menonton TV dengan memakai t-shirt dan juga tuala, saya dengar Kisi tahu tak bunyi cerita Ju-on? Oh, mungkin ada yang belum mungkin ada yang lupa Saudara, mungkin kalau anda belum pernah menonton filem yang diberi nama Ju-on, beginilah bunyinya. Ya, saja kasih anda terperanjat sikit ya. Jadi kita kembali pada kisah dalam rancangan Mijir 12. Jadi anda bayangkan, kata beliau, bunyi yang dimaksudkan tadi, kedengaran, Kisi. Saya tengah duduk dekat atas katil, TV sedang menyala, dengan tuala, dengan t-shirt, dah anytime nak masuk dalam tandas sebab tengah tunggu air dalam bathtub tu penuh. Tengah tengok TV, saya dengar, Kisi, bunyi jelas, bunyi air mengalir dalam tandas, dan sama sekali bunyi serupa filem Ju-on. Jadi anda bayangkan ya, beliau ceritakan ini yang berlaku. Sedang duduk dekat katil, dengar bunyi pipe sambil menonton TV. Sambil menonton TV, tengah duduk, bunyi air mengalir dalam bathtub, saya dengar suara seakan-akan filem Ju-on. Bila saya dengar, saya terus perlahankan suara TV dan tutup suara TV, Kisi. Saya bangun, berjalan menuju ke arah tandas. Menjenguk, air masih mengalir, bathtub masih lagi nak penuh, belum penuh habis. Bunyi apa aku dengar tadi Masuk balik, duduk dekat katil. Tengah duduk, saya hidupkan balik suara TV, Kisi.
tu bunyi. Saya berjalan menuju ke arah tandas. Air masih belum penuh lagi. Pendengar Ria 897 FM. Saya matikan paip air, kembali ke ruang katil saya, duduk dekat katil dan saya tunggu. Bunyi tadi tidak kedengaran. Saya pun masuk dalam tandas, hidupkan balik air itu. Tengok bathtub dah hampir penuh. Duduk dalam bathtub, matikan paip. Sedang saya duduk baring, pejam mata, tiba-tiba kisi televisyen yang saya dah matikan suaranya terus kedengaran suara kisi. Bayangkan, saya bangun daripada bathtub, pergi ke ruang dekat hotel saya ni, bilik hotel saya ambil remote, saya matikan suara televisyen dan terus matikan televisyen. Malam tu, setelah kawan saya balik, saya pun ceritakan apa yang saya dengar. Kawan saya pun takut kisi. Akhirnya, malam tu kita tidur dalam sebilik. Bilik yang sama, katil yang berasingan. Saya dapat dengar dengan jelas ketika air sedang mengalir mengisi bathtub dalam bilik hotel saya. Suara seolah-olah filem Ju-on dapat saya dengar dengan jelas. Hello Ria, siapa tu? Hello. Hai, siapa tu? Ni Hakim. Hakim, panggilan dari mana Hakim? Daripada Woodlands. Orang Woodlands, Okey, kisah malam ni tentang apa Hakim? Silakan. That time saya actually bawa Uber. Saya tengah drive nak balik daripada Bradle balik ke Woodlands lah. Terus dekat apa tu seni tengah jalan ni, saya tengah feeling nak seramkan diri sendiri lah. So kita drive very slow. Saya drive very slow. Terus dengar bunyi macam benda jatuh daripada atas. Kuat. Radio buka kuat tau. Terus ada bunyi macam benda jatuh daripada atas. Terus berhenti sekejap tengah dekat dalam road tu. Yang banyak hutan-hutan sebelah kanan dan kiri. Keluar sekejap tengok. Dah tengok, ingatkan ranting ke pokok punya kayu jatuh ke tak apalah. Bila dah masuk balik dalam kereta nak tutup pintu tak boleh tutup. Pintu dia tutup, terus macam dia renggang-renggang, tak tutup lagi tak boleh, buka tutup lagi tak boleh. Terus dah badian ni cik pasang sendiri kan. Okay, tu tak boleh tak apa, terus dah tengah takut ni. Drive juga nak keluar daripada tempat tu. Dah drive. Daripada depan ada burung putih terus ke depan. Terus saya e-brake. E-brake dah nak terkencing tu gisi. Terus baca tak tahu mulut baca apa pun tak tahu. Baca pintu masih belum tutup ni. Buka lagi pelan-pelan, tutup. Macam relax jap. Okay, nak jalan lagi. Kena lagi gisi bunyi jatuh lagi daripada dekat bumbung. Terus dah tengah seram tu dah keluar balik dah jalan. Dah sampai the main highway. Saya berhenti kat tepi. Saya tengah badi nak balik takut kan. Dah sampai rumah pula. Lepas tu dah jalan sampai atas. Rasa macam ada benda ikut gitu. Tadi macam buat bodoh balik. Lepas tu balik. Dah balik sampai rumah gitu macam teringat-ingat lah, bayang-bayang lah benda tu. Tapi macam yang burung yang terbang depan tu, itu tak boleh lupa. Itu saya cerita kencing sikit agaknya tu. Terima kasih ya. Kembali abang kita bertugas sebagai Uber pada kejadian yang berlaku. Silakan 669111897. Baik, saya ingin ketengahkan satu kisah pengalaman, kisah peristiwa. Datangnya dari seorang suami, namanya
Ini dia. Encik biar saya baca dulu takut nama samaran nak digunakan. Okey, ini kisah daripada seorang pendengar yang bernama Encik Latif. Ya, Encik Latif ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman. Katanya kisah saya ni tak seram mana kisi dan tidaklah sepanjang yang kisah-kisah kisi ada baca. Tapi kata Encik Latif, kiriman email saya ni bila saya teringat dahulu ketika saya baru berumah tangga dengan isteri dan waktu tu saya memang kerja malam. Jadi bila saya memang kerja balik malam, kata Encik Latif lah. Bila sampai di rumah lazimnya antara pukul 12 sampai 1 lebih tengah hari, bergantung kepada kalau saya ada banyak kerja dan saya buat sedikit overtime. Jadi pendengar Ria 897, kata Encik Latif, pengalaman beliau ketika baru berumah tangga dengan istrinya. Balik dari kerja agak lambat. Jadi apakah kisahnya? Akan saya teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, Encik Latif kata, bila saya masuk ke dalam rumah, saya letak helmet motosikal saya betul-betul dekat belakang sofa rumah ada satu meja kecil. Jadi saya ni memang kalau masuk dalam rumah, saya tak suka buka lampu. Nak bila dah malam hari sebab saya tak nak bangunkan. Ya, tak nak bangunkan ahli keluarga yang sedang tidur. Sebab saya ada seorang anak bujang tidur di luar di ruang tamu. Jadi pendengar Ria 897. Anak gadis saya tidur dalam biliknya, saya dengan isteri satu bilik, anak bujang memang tak ada tempat dia akan gunakan. Dia berkongsilah bilik dengan anak gadis saya, tetapi bila malam hari nak tidur, dia akan berada tidur di ruang tamu. Saya balik, saya tak akan buka lampu. Jadi saya pun tanggalkan sepatu, letak helmet atas almari, menuju ke arah dapur. Ternampak isteri saya, Casey. Memang sah, saya rasakan itu isteri saya. Sedang berdiri di tingkap dapur. Dalam keadaan dapur yang gelap. Saya pun berpesan, buatkan baba kopi boleh tak? Aus lah. Jadi saya pun masuk tandas untuk bilas cuci kaki saya lah. Dah cuci kaki, dah bilas. Kemudian saya dengar Casey. Saya dengar ada orang buka peti ais, orang tutup peti ais. Jadi dah cuci tangan, dah cuci kaki, saya keluar dari tandas. Saya pun pijak-pijak alas kaki untuk keringkan kaki. Kemudian saya terus pergi menuju ke arah meja makan. Tengok, mana air aku? Jadi saya pun masuk dalam bilik. Bila masuk dalam bilik, ternampak isteri saya tidur. Jadi pendengar Ria 897 FM. Takkan isteri aku lupa pula? Tak apalah. Apa yang buat, saya pun tak nak ganggu isteri saya. Mungkin dia tidur dan tak dengar apa saya suruh dia buat. Saya keluarkan cawan, saya bancuh kopi saya sendiri. Saya letak atas meja, sedang minum ni. Sedang minum. Pendengar Ria 897 FM. Bila saya toleh sebelah kiri merupakan tingkap dapur, saya dengar macam ada orang panggil suara saya. Bang, macam suara isteri. Tapi tak nampak apa-apa kisi. Saya rasa tak sedap hati pada malam itu. Terus saya letakkan cawan di sinki air. Dan kemudian masuk ke dalam bilik nak tidur. Keesokan harinya, saya cuma gurau-gurau tanya pada isteri. Semalam awak, saya suruh buat kopi, awak tak buat Isteri pun menjawab. Bang, bila masa abang suruh buat kopi? Bila abang suruh kopi? Tak adalah, abang gurau je lah. Padahal saya nak tahu, nak selidik adakah benar-benar saya nampak isteri saya di tingkap dapur. Terima kasih Casey dan selamat tengah malam kepada semua. Pendengar Ria 897. Memang seram kalau kita dengar kisah yang dikatakan tak seram oleh Encik Latif. Sebab kalau kita berada dalam situasi Encik Latif, balik dari tempat tugas, masuk dapur yang gelap, nampak seorang wanita berdiri, difikirkan isteri. Jadi pesan minta kopi. Masuk dalam tandas keluar, isteri tidur, mungkin isteri terlupa. Tapi terdengar suara. Bang, dia toleh sebelah tingkap, tak nampak apa-apa, tapi cuma terdengar suara orang memanggil beliau, bang. Toleh balik tengok dalam bilik, isteri masih nyenyak tidur. Dengan segera habiskan kopi dan terus masuk tidur. Cik Abdul Latif minum kopi terus tidur. Saya rasa saya kalau minum kopi langsung tak boleh tidur. Mata terbuka luas. Hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni?
Ini Acai dari seberang tambak lah. Ni Acai seberang tambak Okay. Silakan Acai, kisah ni seberang tambak ke orang kawasan mana ni? Dekat istana Johor, Sultan Johor. Kisah anda tentang apa ni Acai, silakan. Macam biasa lah dulu. Kami budak-budak nakal-nakal dulu kan. Naik motor. Jadi kami jalan-jalan lah dekat bandar, putih bandar. Kita buat 5-6 biji motor. Jadi tengah putih-putih orang yang ikut sharing sana tau. Putih sharing. Kalau orang Johor tahulah. Balik sana, saya biasa memang ambil bagian pot-pot, bagian belakang kan. Jadi senang, bukan apa gitu. Kalau ada anak raya jalan tu, kita belakang lain sini je. Kalau depan-depan kan, cantul kan. Jadi, saya ambil yang belakang sendiri. Jadi, bila lalu kat putih sharing tu, betul-betul kalau perhatian kat putih sharing tu, dekat sana tu, dia ada ni tau, satu pokok buluh. Pokok buluh. Halis sini, buluh halis sini. Rumpun pokok buluh kat situ. Memang depan dah lepas. Dan saya kat belakang, saya tengok, ada perempuan. Saya tengok, lawa lah ini perempuan kan. Jadi, saya ingat saya pegang dulu kan, tak minta telefon kan. Tapi saya sedih, dia duduk kat tembok tu. Jadi saya pun, jadi saya tak minta apa. Saya minta nombor telefon dia. Saya minta nombor telefon dia bagi. Lepas tu saya cakap, okey tak apa saya gerak dulu. Nanti apa soal, saya kerja dia lah kan. Jadi saya balik, dah balik mengenai nombor 3 itu, saya balik, saya telefon dia. Saya telefon dia. Dia angkat, dia tengok lah gini-gini. Okey, alright. Pagi tu, lepas saya bangun, saya nak telefon dia. Telefon dia, tak dapat lah. Nombor tu, dia bagi, tak dapat. Tapi yang sore ni, hari yang kamu dia, petang tu, bagi, lepas bagi telefon dia, boleh dapat itu nombor. Tapi yang membikinkan saya pening sikit tu, buat saya rasa takut sikit lah sebab dia ada cerita, saya tanya dia sebelah mana. Dia cakap, dia tinggal dekat situ juga. Lepas tu dia tanya saya tau. Dia cakap, awak pernah dengar cerita satu keluarga mati kena bunuh tak? Dia kata, dia tinggal dekat situ lah. Dia kata, dekat dinding rumah. Dia cakap, apa pasal kau tanya punca macam kan? Bukan aku bunuh. Kalau dia pun tak aku bunuh dia orang tu, apa ke, gini-gini. Jadi dia cakap, saya duduk situ lah. Terus, saya dapat itu, saya pergi dekat dengan kastam lama tu, kat TMB, TPM tu, ada member, saya ada dia, saya tanya dia, saya ada jumpa ini perempuan kan, tentang betul-betul ini, tapi dia cakap dia duduk dekat rumah tu lah, dia cakap rumah yang orang mati kena bunuh, betul lah, ada orang mati kena bunuh, saya tak tahu kan, baru saya tanya member, dia cakap, betul lah, betul, memang ada kes, dia cakap, kat sana dulu, tapi dah lama dah itu kita keluarga doktor dia cakap. Yang mati kena bunuh. Jadi cakap, betul, saya kata itu nombor. Saya bagikan nombor tu. Nombor tu saya call. Saya pun tak dapat lagi. Saya pun tak dapat. Dari nombor tak, ini mesti ini bukan-bukan kan. Saya boleh tahu juga yang saya jumpa waktu dia kan. Jadi aku ingat pun saya terus kontak. Nombor dia terus kontak. Call tu tak dapat. Itu dia pengalaman saya. Terima kasih Acai ya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada satu kisah berkenaan dengan pengawal keselamatan yang ringkas. Ini pendek sajalah, tapi ini pengalaman daripada pengirim kita yang bernama Zul. Zul Kifli yang berkongsi kisah. Kita teruskan kisah ini di Ria 897 FM dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, kiriman berikut ini yang ingin saya bacakan datang daripada seorang pekerja pengawal keselamatan bernama Zul. Katanya di sini kisah ini berlaku beberapa tahun yang lalu. Saya bekerja menjaga sebuah bangunan. Jadi apa yang terjadi, depan bangunan ni ada datang seorang makcik. Makcik ni tanya, nak makcik nak masuk dalam boleh? Nak jumpa anak sekejap. Yang hairan, bangunan ni office semua dah tutup. Jadi saya pun katalah, anak makcik tak ada kat sini cik, office semua dah tutup. Kemudian mati-mati dia bermati-matian katakan anak dia ada di dalam, anak dia overtime belum balik-balik lagi. Jadi saya kata nanti saya periksa
Saya pun nak tengok sebab mereka yang akan berada dalam office selepas jam 8 malam harus telefon guard room untuk beritahu yang mereka ada di dalam. Jadi kita akan catatkanlah unit nombor berapa dan mereka akan balik jam berapa. Jadi ini adalah untuk keselamatan. Kalau ada apa-apa berlaku, kita tahulah. Dan bila makcik tu kata, mati-mati dia kata anak dia dekat dalam. Mula-mula saya kata, office semua dah tutup cik, tak ada orang. Kata ada anak makcik kat dalam. Anak makcik kat dalam, makcik nak jumpa kejap je, dia belum balik lagi. Jadi saya kata tunggu sekejap Saya pun masuk dalam, saya nak periksa lah kalau ada mungkin yang belum balik lagi lah. Tengah tengok senarai ni. Tengah tengok senarai, saya pun keluar balik. Mana makcik ni? Tengok kiri tengok kanan, rupa-rupanya makcik ni dah masuk. Dah jalan jauh kisi. Padahal saya masuk dalam guard room ni sedang nak tengok buku. Nak tengok buku sign in sign out ni. Hanya beberapa saat lah kisi. Kemudian saya keluar, saya nak katakan pada makcik yang anak makcik tak ada dekat dalam. Bangunan ni tak ada orang, bangunan ni kosong. Office semua dah tutup. Toleh belakang makcik ni dah jalan jauh. Dah nak masuk dalam bangunan. Saya pun dari jauh, cik, makcik, makcik. Makcik ni jalan terus. Kenapa ni? Jalan sampai depan. Sampai makcik ni masuk bangunan, saya pun masuk. Makcik, makcik, saya panggil. Dah tak nampak makcik ni lagi. Sekarang jadi susah hati ke si. Kalau makcik ni masuk tanpa izin, dapat tahu, confirm saya kena marah, kena amaran. Paling dahsyat kena buang kerja. Saya dah rasa khawatir ni. Kemudian saya jalan dalam tu dan saya panggil, makcik, 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 bangunan ni kosong cik. Saya dah periksa tak ada orang kat dalam ni. Makcik, makcik. Senyap ke si. Bangunan tu memang kosong. Tidak ada seorang pun yang berada dalam office. Semua dah tutup ke si. Jadi kalau bangunan tu kosong, tidak ada orang, kalau makcik tu jalan, saya mesti boleh dengar. Mesti dengar bunyi orang berjalan telapak kaki ke, bunyi orang sirit kaki ke. Tapi saya cuba berdiri untuk seketika, langsung saya tak dengar apa-apa. Saya pun keluar daripada bangunan tu, kembali ke guard room, guard house dan duduk dekat dalam. Saya periksa lagi, tengok kalau ada di antara mereka yang belum lagi balik. Sememangnya tidak ada seorang pun yang daftarkan nama mereka yang nak pulang lebih lewat. Saya pun katanya di sini Zulkifli duduk dalam guard house sampai keesokan paginya. Sampai ke saat inilah saya sebenarnya masih tertanya-tanya siapakah makcik yang saya nampak. Dan Casey, beberapa hari kemudian, tempat saya kerja ni ada seorang bekas pekerja lama, Cik Wahid nama dia. Dan Cik Wahid datang Casey, datang untuk jumpa members-members lama lah. Saya pun ada di sana. Kemudian kita pun duduklah dalam guard room. Kita duduk minum kopi, simbang-simbang, bual-bual, borak-borak. Kemudian saya teringat tentang kisah beberapa hari yang lalu. Saya pun tanya, Cik Wahid, saya nak tanyalah tentang tempat ni, apa dia? Dan saya ceritakan, oh kau pun dah kena ke? Hah? Ni benda biasa ke? Aku dulu, zaman aku dah kena dah. Kemudian Cik Wahid pun menceritakan, makcik ni kehilangan anak lelakinya. Anak lelakinya dah pun meninggal dunia, Casey. Bayangkan. Dan makcik ni pun waktu tu dengar ceritalah, tak tahu sejauh mana kebenarannya. Bila dia dapat tahu berita anak dia meninggal dunia, balik kerja tak balik-balik rumah, dia rasa risau. Dipendekkan cerita, setelah anak dia meninggal dunia, dah habis dah dikebumikan, hampir setiap hari makcik ni akan datang dekat guard house. Dia akan tanya anak dia dah balik kerja belum. Datang sorang-sorang Dan kita tahu, kita kenal, kata Cik Wahid. Kenal sangat. Kata, Cik, anak makcik dah balik, nanti dia balik rumah. Kemudian datang lagi, tanya lagi. Sampaikan satu hari dia jatuh sakit sebab rindukan, sayangkan anaknya sangat. Dia pun meninggal dunia. Dan ada kalanya dia akan datang lagi, tapi bukan sebagai manusia. Dia datang, dia cari anaknya. Nak, boleh makcik masuk dalam?
Makcik nak jumpa anak makcik sekejap. Baik, pendengar Ria 897. Ini berkenaan dengan jiran sebelah, kiriman yang dikongsi kepada saya untuk misteri jam 12. Katanya mana ni? Ini kata kisah daripada kiriman Kak Farida. Kak Farida kata, saya ada seorang jiran dan setiap kali dia akan, kalau dia lalu depan rumah saya, nanti dia akan berhenti depan tingkap rumah ni. Jadi dekat koridor rumah Kak Farida, depan rumah Kak Farida ada koridor lah, tempat orang lalu lalang. Kemudian jiran tu akan lalu depan rumah, dia akan berdiri dekat tingkap. Kemudian dia akan ketuk, tok 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 tok. Kak, buat apa? Itu yang dilakukan lah oleh jiran sebelah. Dan pernah sekali tu, waktu tu kakak sedang nak tunggu masuknya waktu azan maghrib. Kakak dah siap dah nak solat ni, dah pakai telekung, tinggal nak tunggu azan. Terus kakak akan mendirikan solat. Jadi tengah tunggu azan maghrib dan dengan telekung, kakak belum lagi masuk bilik masih berada dekat luar, iaitu di ruang tamu, sedang tengok handphone. Tiba-tiba kakak dengar bunyi orang ketuk, tok 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 tok, tapi tak ada suara. Selalunya dia kalau ketuk mesti dengan suara. Kak, khabar, sihat, baik. Kadang-kadang dia ketuk, nanti dia buka tingkap, dia tolak pintu, dia kata, Kak, buka pintu, Kak. Nanti dia belikan lah macam-macam lah, makanan lah. Dia kalau pergi majlis persandingan, dapat berkat, nanti dia kasih kakak. Begitulah, rapat sangat dengan jiran sebelah ni. Jadi pada malam tu tengah duduk ni, dengar orang tak 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 tak. Lazimnya akan dengar suara, tapi kali itu senyap. Dengar ketuk lagi, tak 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 tak. Kemudian azan berkumandang, kakak pun langsung masuk bilik. Dan kakak solat. Selepas solat, kakak keluar daripada bilik itu, dah buka telekung semua. Kakak pergi depan, tengok kiri, tengok kanan. Siapa yang ketuk tadi? Sebab dah bertahun-tahun kisi, jiran sebelah kalau ketuk, dia akan bercakap. Ada makan lah, kakak apa khabar lah, kakak baik ke dan sebagainya. Tapi awal tadi, kedengaran bunyi suara, bunyi seperti orang ketuk. Tapi siapa yang bermain dengan tingkap di hadapan rumah saya? Jadi pendengar Ria 897, katanya Kak Farida, pada malam tu, sekitar jam 9 lebih malam, sedang dekat ruang tamu, waktu tu sedang duduk bermain handphone, tiba-tiba jiran sebelah, dia lalu dia. Kak, khabar? Man. Kakak pun panggil Hirman. Itu nama jiran sebelah lah. Tanya, Man, kau baru balik kenapa kak? Tadi pukul 7 lebih malam kau dekat mana? Baru balik ni. Kenapa? Oh, tak ada apa-apa. Aku ingat tadi aku nampak kau. Padahal Casey, katanya Kak Farida, kakak terus meremang bila dikatakan oleh Hirman, pada waktu itu, ketika kakak sedang bercakap dengan dia, yang dia baru balik sebenarnya. Tadi pukul 7 lebih malam, waktu maghrib, siapa yang ketuk? Yang ketuk tingkap rumah kakak. Dari Zulkifli berkongsi pengalaman kisah. Zulkifli 34 berkongsi kisah misteri. Dan kata Zulkifli, ini terjadi kepada anak jiran sebelah saya. Saya waktu itu baru saja balik dari tempat tugas. Sebenarnya saya tak tahu apa yang berlaku, tapi ternampak anak jiran sebelah sedang duduk menyangkung depan pintu rumah. Saya dengan jiran walaupun dah duduk lama sebagai jiran, tapi kami jarang menegur. Saya pun jarang buka mulut berbual. Bila ternampak budak Cina kisi. Budak Cina duduk depan rumah jiran sebelah saya, duduk menyangkung lah. Saya terperanjat bila keluar dari lift. Jadi saya pun buka pintu masuk ke dalam rumah. Apa yang berlaku? Keesokan harinya saya tidak bertugas. Jadi saya dengan isteri nak turun ke bawah, nak pergi ke pasar berdekatan dengan rumah untuk beli sarapan dan barang dapur. Dalam perjalanan turun ke Konong Blok, ada satu majlis kematian Cina. Jadi isteri saya tanya, abang tahu tak siapa mati ni? Saya tanya pada isteri, kenapa? Anak jiran sebelah. Saya terkejut. Saya tanya, budak yang ni ke? Saya sebutlah.
Dan isteri kata, betul. Kenapa? Baru semalam malam abang balik kerja nampak budak tu menyangkung depan rumah mak bapak dia. Isteri saya terus marah. Abang ni orang betul-betul main-main pula. Oleh kerana saya tak nak takutkan isteri saya pun senyum, tak adalah, abang gurau je lah. Kemudian saya terfikir-fikir benda yang duduk menyangkung depan rumah tu sama macam anak jiran sebelah saya lah. Terima kasih dan selamat malam. Tadi saya terima ni Kak Fida kata, Kisi, memang ada baiknya anak-anak Dara ni jangan balik malam sebab benda-benda ni memang suka. Ini terkena bukan pada anak kakak. Oh, konon anak kakak ni baiklah, balik siang sikit lah Ini kata akak kita ni terjadi pada anak jiran sebelah. Kisahnya memang cukup menakutkan. Apabila kakak ni dapat tahulah diceritakan, sebenarnya malam sebelumnya dengar orang terpekik-pekik. Takkanlah kita nak keluar rumah nak pergi kepo tanya kan. Memang hasrat nak tahu. Tapi apa kena ya, kakak tidur. Dan 2 hari kemudian kakak jumpalah jiran sebelah ni dekat pasar. Jadi dia pun ceritakan apa yang berlaku. 2 hari lepas tu lah anak gadisnya pulang ke rumah 1 lebih pagi. Dan bila dia masuk dalam rumah ni, kes ini diceritakan oleh seorang pakar. Dan ini adalah pendapat pandangan seorang pakar. Jadi bila anaknya balik malam, dia telah pun sebenarnya sebelum ini kunjungi tempat yang tak sihat lah. Jadi bila dia balik rumah tu, masuk ke dalam, satu dia mungkin tak beri salam kata pakar tu. Ya, tak beri salam, langkah kaki yang salah, tak baca surah-surah tertentu supaya benda tu tak ikut masuk ke dalam rumah. Jadi benda ni, bila anaknya terus masuk ke dalam bilik, tanpa cuci kaki ke mandi berwuduk, tidak. Masuk dalam biliknya, kemudian dia dah bersiap sedia nak tidur. Biliknya gelap lah. Bila dia baring, dia tengok daripada cermin. Saya pun tak percaya sebenarnya. Tapi ini yang diceritakan oleh jiran sebelah. Dia tengok daripada cermin, dalam biliknya ada satu almari tinggi panjang tu, ada cermin. Refleksi cermin tengok bawah katil ada perempuan sedang baring. Bila dia nampak benda tu, terus kuat-kuat dia pekik isi. Sampaikan ibunya bangun. Masuk sebelah, anaknya dah histeria, dah tak boleh bercakap. Ketakutan menggigil sampai dia duduk atas katil berpeluk tubuh. Ibunya panggil seorang ustaz yang dia kenal. Datang rumah, ustaz baca satu air dalam botol. Ayah dan ibu sapu di muka, suruh anak minum. Naikkan balik semangatnya yang terdampak benda tu. Kata ustaz ni, kita manusia ada sebab-sebab tak dibenarkan lihat. Kerana tak semua orang boleh lihat, kemudian tidak ada perasaan apa-apa pun. Kalau kita nampak benda ni, memang kalau iman tak kuat, kita boleh, katanya di sini, boleh hilang akal ataupun menjadi gila. Jadi bila kakak dengar kisah ni diceritakan oleh jiran, terus kakak nasihatkan pada anak-anak, jangan balik malam. Rupanya benda tu ikut kisi, dia masuk dalam rumah, kemudian dia masuk bilik lagi terus. Tanpa beri salam, tanpa membaca apa-apa surah di depan pintu. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Selamat pagi kepada semua pendengar Ria 897. Terima kasih sekali lagi kepada yang sedang memantau dan mendengar rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Sekarang ini saya akan buka talian. Anda yang ingin berkongsi kisah dipersilakan. Saya harap yang nak ketengahkan pengalaman anda, biar yang ringkas, jangan terlalu panjang, dan kita on air, tak perlu off air. Satu lagi yang bersungguh-sungguh lah nak bercerita dan satu lagi juga jangan lupa kisah-kisah yang disampaikan ini, yang ingin anda bercerita ini, kalau boleh sampaikan dengan jelas lah. Mungkin ada yang tak nak orang dengar lah, berbisik-bisik lah, jadi agak sukar nanti kita mendengar pengalaman yang diketengahkan. Baik, kalau sudah bersedia 669-11897. Tapi sebelum tu saya nak berikan kata laluan yang kedua, kata laluan yang ketiga. Dipersilakan hubungi saya sekarang dalam Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Hai, siapa bercakap tu? Ni Datuk Seri Hassan. Apa khabar Datuk Seri Hassan? Oh, baik, Kesti. Ini panggilan dari mana ni? Okey, saya daripada Bukit Merah. Ada kisah tentang apa? Silakan.
Saya ingin bercerita tentang pengalaman yang saya alami pada tahun 1998. Waktu itu saya berada di Shah Alam, di rumah bapa, dan rumah saya ni bersebelahan dengan jalan raya yang terkenal dengan selalu ada banyak aksiden. Jadi satu petang tu saya tengah duduk lepak dengan bapa saya. Tiba-tiba kita terdengar satu macam pelanggaran yang kuat. Bila saya nampak satu kereta telah berlanggar dengan pokok dan dia remuk. Saya yang berlari bergegas ke sana. Orang pertama sampai ke sana dan saya melihat lebih kurang dalam 4 susuk tubuh berkelimpangan di jalan raya tu. Ada yang kepalanya pecah, ada yang mukanya dah koyak, ada yang perutnya tu terburai. Dan saya sempat lagi nampak driver dia tu masih lagi hidup sepertinya nyawa-nyawa ikan. Dan ada lagi satu pakcik tu sedang menyuruh dia mengucap gitu. Lebih kurang 2 jam kemudian datang ambulans dengan polis dan semua mayat-mayat tu diangkat lah. Pada waktu tu kita tak ada handphone kamera. Jadi kita pakai kamera biasa tu lah kan. Jadi saya punya jiran saya ambil petik-petik gambar tu. Jadi ini terjadi petang. Jadi pada waktu malam bila semuanya dah habis, saya pun keluar dari rumah nak pergi ke KFC. Saya lintas jalan tu, saya pun dah lupa dah tentang kisah tadi petang tu. Dah habis makan KFC, balik semula. Saya lalu tempat yang sama, baru saya teringat, tadi petang tu ada aksiden tu kan. Jadi bila saya tengah jalan tu, bau macam bunga wangi tau. Padahal tempat situ tak ada bunga-bunga wangi, cuma pokok-pokok biasa je. Saya masuk rumah, tengah tengok TV tu, tiba-tiba halaman rumah hall saya tu rasa sejuk. Padahal saya tidak ada aircon. Saya macam lain macam ni. Dan sejuknya tu macam kita tak pernah saya rasa gitu. Tiba-tiba cuaca kat dalam rumah saya tu berubah dan saya nak cakap ni susah mungkin tidak dipercayai orang, tapi tiba-tiba kilat tu menyambar masuk daripada dapur, tingkap dapur, masuk ke hall dan hampir-hampir kena dengan saya. Tapi dalam di sekelip mata tu, saya sempat nak elak gitu, saya melihat 3 susuk tubuh yang tadi petang itu yang saya nampak kemalangan tu, mereka berdiri di depan saya. Saya macam nak pengsan gitu. Jadi bila saya dah nampak gitu, saya dah menggeletar dan dia pun dah hilang lah. Bapak saya keluar, bapak saya pun tanya, kenapa ni, kenapa? Pasal apa? Dia pun dapat rasakan perubahan yang ketara gitu. Jadi saya esok paginya saya tanya ibu saya, dia seorang manager di syarikat Proton Malaysia. Rupa-rupanya yang kemalangan semalam itu adalah melibatkan para pekerja dia. Jadi pekerja-pekerja ni mereka telah bawa keluar kereta racing daripada Proton tu dan mereka menemui kemalangan. Jadi itulah saya punya kisah yang saya rasa sampai sekarang meninggalkan satu kesan yang amat mendalam. Ini berlaku di seberang tambak lah ya? Ya, saya. Terima kasih Okey, terima kasih. Kembali. Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897. Pengalaman yang ingin saya bacakan pada tengah malam ini datang daripada Yusman. Beliau berkongsi peristiwa yang berlaku ketika beliau dan rakan-rakan menganjurkan sebuah perhimpunan di salah sebuah chalet di Pasiris. Kata Yusman, begini Casey,
saya ringkaskan pengalaman saya ini. Salah seorang daripada kawan, iaitu seorang perempuan dari kawan kami. Sebenarnya kami semua tahu. Ada yang baru dapat tahu, ada yang dah lama tahu. Beliau ni baru saja baik dengar cerita lah. Baik daripada berubat. Ini kerana dengar cerita, kata Yusman. Dia adalah pewaris saka yang telah pun diturunkan dari arwah neneknya. Dia memakan masa agak lama untuk dia berubat. Dan dipendekkan cerita, akhirnya dia jumpa mungkin seorang pakar perubatan Islam yang layak, yang boleh membantu dapat merubat dan mengeluarkan saka ini dari tubuhnya. Jadi pada hari Shelley, kata Yusman, saya dah dengar di antara mereka yang ada, khususnya budak-budak lelaki ini, mengatakan nak main permainan yang dipanggil Spirit of the Coin. Mereka ajak, tapi tak semua yang nak ambil bahagian. Tapi si budak Siti bukan nama sebenar. Yang sebelum ini ada sejarah pewaris saka yang telah pun kononnya pada waktu itu dikatakan dah bebas daripada saka. Apabila katanya Yusman ramai-ramai duduk nak bermain permainan Spirit of the Coin, yang mungkin anda semua tahu bagaimana permainan ini dijalankan. Lebih kurang ada dalam 6 orang, termasuk 2 perempuan, yang lain budak lelaki. Yang lain ada yang dah balik, ada yang juga sedang main handphone, ada yang sedang berbual dengan kekasih. Jadi permainan Spirit of the Coin sebenarnya, kata Yusman, saya tidak bermain. Saya hanya perhatikan mereka bermain dari sofa. Sebelum ni sebenarnya saya terdengar mereka tujuan bermain Spirit of the Coin adalah untuk memanggil roh, memuja sesuatu. Jadi, budak perempuan bernama Siti yang pernah ada sejarah kena rasuk, kena sampuk. Ya, pernah ada sejarah yang kononnya arwah nenek turunkan saka kepadanya. Sekarang ini dia ajak bermain, main sama-sama. Soalan yang pertama, mereka letak jari di atas duit 50 sen, 6 jari telunjuk. Soalan pertama adalah soalan berkenaan dengan budak perempuan yang pernah ada sejarah saka dan kena sampuk. Adakah engkau masih berada di dalam badan ataupun tubuh Siti? Ya ataupun tidak? Tak gerak. Adakah engkau masih ada dalam badan tubuh Siti? Siti dah takut. Siti buka mata. Apa ni korang? Alah, tak ada apa-apalah. Kita main-main je lah. Tengoklah. Jangan lepaskan. Kau lepaskan naas. Kemudian, Astaghfirullah, ya Allah, ya Allah. Kau tolak tak kelakar lah, jangan tolak lah. Bukan, aku tak tolak lah. Apa yang pasal dia bergerak ni? Aku tak tahu. Kau tolak Jadi dalam permainan tu, kata Yusman, dia perhatikan masing-masing bila duit 50 situ bergerak seolah-olah bergerak dengan sendirinya. Ada yang tak nak mengaku dia buat, ada yang tak nak mengaku, ada yang katanya terasa terperanjat bila dapat rasakan duit itu seolah-olah bergerak. Jadi bila teman-teman yang lain tidak mengaku, katanya mereka semua terpanjat. Jadi adakah engkau masih ada di dalam tubuh Siti? Benda tu gerak pelan-pelan dan dia masuk ke petak yang mempunyai 2 huruf YE
ya. Diteruskan permainan, dan akhir sekali, kata Yusman apabila saya terpandang dan saya menjadi saksi pada waktu itu, kebanyakan di antara teman-teman yang lain dah tidur. Dalam diam, ada yang tidur di atas sofa, ada yang tidur dalam bilik. Jadi soalannya seterusnya, setelah beberapa lagi soalan, katanya, boleh tak engkau keluar, tunjukkan diri engkau? Kita nak tengok sekejap aja. Nak ataupun tidak? Bayangkan. Dia tanya lagi, boleh tak kalau engkau tunjukkan diri engkau? Kita nak tengok engkau sekejap aja. Tiba-tiba setelah 2 kali bertanya, penantian agak lebih kurang dalam 2-3 minit, disambut dengan sesuatu. Sebelum lagi kali ketiga ditanya soalan, boleh tak? Tiba-tiba Siti dalam keadaan pejam mata mendongak ke atas. Anda bayangkan Siti mendongak setinggi-tinggi dongak, lidah dia terjeli keluar, kemudian dia kata, boleh. Pendengar dia, kata Yusman, Siti mendongak ke atas, lidah terjeli keluar. Kemudian Siti seolah-olah cuba bernafas, tetapi seolah-olah nafasnya disekat. Semua menjadi terperanjat. Tangan masih lagi ada pada duit 50 sen. Selagi benda ni tak balik, selagi itu mereka tak boleh lepaskan. Kalau mereka lepaskan, mereka akan dipilih sebagai pewaris barang yang dibawa pada malam tersebut. Siti masih ternganga. Kawan-kawan yang lain ada yang tidur sampai terbangun sebab kedengaran dengan kuat dan jelas. Siti dalam keadaan, katanya di sini, menurun. Siti, kau okey tak? Siti tak kelakar lah, Siti. Jangan main-main lah. Siti, jangan main-main lah. Kau buat apa ni? Mereka semua, khususnya yang lelaki yang beria-ia sangat, rasa takut. Kemudian kata Yusman, saya dengar dengan jelas Siti berkata kepada kedua-duanya, terima kasih, katanya. Kesampukan Siti berterusan. Tidak ada jalan lain kecuali memanggil seseorang dan menyusahkan seseorang. Tetapi Siti selepas mendongak ke atas, dia tunduk bawah kembali macam biasa. Walaupun dia seolah-olah kelihatan macam bersih, tetapi tidak. Masih ada lagi yang mungkin ingin mendapatkan khidmat beliau. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Yang ini kisah yang ingin saya bacakan kepada anda semua. Pengalaman yang diceritakan datangnya daripada Nur Azura Sulaiman. Katanya Nur Azura, Casey, peristiwa ini berlaku dalam ketika saya sedang berbadan 2. Ini merupakan anak yang pertama dalam keluarga. Saya mempunyai keluarga yang agak besar, tapi saya adalah anak sulung. Dan apa yang berlaku ni, setelah kami berumah tangga, saya dengan suami berpindah. Berpindah secepat mungkin. Sebabnya suami dengan saya tidak boleh tinggal di rumah saya. Adik-beradik yang ramai, rumah yang kecil. Begitu juga dengan suami saya, lebih selesa untuk tinggal di rumah sendiri. Jadi sebelum rumah tangga, kami berusaha untuk mendapatkan sebuah rumah. Jadi oleh kerana kami ini pun berdua ni baru saja bekerja, tidak mempunyai bajet yang tinggi, dan kami pun tidak boleh memilih rumah yang macam mana yang kami nak beli. Yang mana murah, ikut bajet kami, itulah rumah yang kami pilih.
Jadi sebelum kami mendirikan mahligai ataupun bernikah, katanya Azura, saya dengan suami telah pun pergi house hunting, mencari rumah. Sebagai tunang ni kami cari rumah, dan akhirnya jumpa sebuah rumah ni yang tidak mempunyai bayaran COV yang tinggi. Pada waktu itu bila kami beli rumah, dia memerlukan COV lah, cash on valuation. Jadi ia hanya memerlukan COV. Bayangkan Casey, pada waktu itu hanya $2,000 owner tu minta. Sebabnya nak cepat. Katanya kalau tak nak, orang lain akan sapu rumah tu. Rumah tu pun sebenarnya saya tak berkenan. Suami saya pun okey lah, boleh jugalah dari tak ada, kata Azura. Akhirnya kami mengambil rumah tersebut. Rumah ni adalah rumah tingkat rendah. Rumah saya di tingkat 4. Dan rumah saya ni juga, sekeliling rumah saya tidak ada sebarang kemudahan. Dan rumah saya ni kawasannya agak sunyi dan rumahnya agak gelap. Sebab bahagian tingkap rumah ni ditutup daripada cahaya matahari masuk ke dalam rumah sebab ada pokok yang besar. Akhirnya kami berpindah. Setelah kami bernikah, secepat mungkin terus pindah dekat rumah baru. Dan mak saya banyak kali kata, rumah kau dah sima belum? Daripada kami dapat kunci rumah, sampailah majlis nikah, kami berumah tangga, kemudian pindah, sampaikan saya terlupa yang rumah tu belum lagi disima. Jadi kami pun pindah, saya dengan suami pindah, dan akhirnya duduk di rumah tu. Setelah beberapa bulan berumah tangga, alhamdulillah, saya pun terima berita paling baik, iaitu saya hamil anak yang pertama. Jadi apa yang berlaku, rumah ni memang jauh daripada rumah ibu saya. Saya ni ibu saya menetap dekat kawasan Tampines. Saya mendapat rumah yang agak jauh di kawasan Sembawang. Jadi katanya di sini, bila saya menerima berita tu, saya memberitahu ibu. Ibu saya pun kata, kau nak tak mak tinggal dengan kau, jaga kau ni hamil, ni cucu aku yang pertama, kena jaga betul-betul, rumah kau tu pun sunyi. Dan saya pun kata pada ibu saya lah, pada mak saya, tak payahlah menyusahkan diri. Lagipun suami saya belum tahu okey lah, sebab dia pun nak privacy dalam rumah, takut nanti bila mak ada disegan. Mak kata okey, tapi kalau ada apa-apa kau perlukan, kalau kau sorang-sorang kat rumah, suami kerja malam, kau bilang mak. Jadi itulah perbualan saya dengan mak saya setelah saya mendedahkan, memberitahu dia berita paling gembira yang saya ni hamil anak yang pertama. Jadi pendengar Ria 897 FM, saya tengah duduk dalam rumah. Suami saya pada malam tu berada dalam bilik, dah pun masuk tidur seorang diri dalam bilik. Saya dekat ruang tamu sedang duduk sambil menonton TV, belum lagi nak tidur ni. Tiba-tiba saya dengar dekat tingkap bunyi burung gagak Kisi. Malam-malam hari jam 11 malam bunyi burung gagak. Saya pun toleh tengok, burung gagak agak besar dekat jendela rumah saya. Saya pun tak indahkan lah. Kemudian yang paling menakutkan, hanya dalam beberapa saat, mula-mula dengar bunyi burung gagak dekat tingkap dapur. Tiba-tiba saya dengar bunyi burung gagak. Saya toleh belakang, burung gagak tu berada di atas meja makan dalam rumah saya. Saya terpekik. Saya panggil suami yang dalam bilik keluar. Bila keluar, tengok burung gagak tu dah tak ada. Suami pun cakap, awak betul burung gagak masuk dalam rumah? Betul bang, saya nampak. Kemudian suami tunjuk pada saya, ini pagar ni, takkan dia boleh masuk? Lubang-lubang ni kecil tau. Tak ya juga ke si? Rumah saya ada pagar jenis yang lubangnya memang kecil sangat-sangat dan susah burung gagak tu nak tembus. Tapi bagaimana burung gagak tu boleh masuk? Jadi akhirnya saya pun kata pada suami, tak apa bang, abang tidur minta maaf. Dan sekali lagi, bila suami saya sedang tidur, burung tu datang lagi ke si, dekat tingkap dapur. Kali ini dekat luar, sedang berdiri dekat atas galah di luar tingkap dapur rumah saya. Saya pun bangun. Saya pergi dekat dapur, ada penyapu lidi. Saya pergi dekat tingkap dan kemudian gunakan penyapu lidi untuk menghalau burung gagak tu
daripada tingkap dapur rumah saya. Kemudian saya tutup tingkap dapur, masuk bilik, saya tidur. Sampai keesokan pagi, suami bangun untuk bekerja, saya duduk rumah seorang diri. Jadi suami saya ni, kata Azura, bertugas mengikut shift. Ada kalanya dia shift pagi, ada kalanya dia shift malam. Jadi apa yang berlaku? Apabila suami saya bekerja malam pula, itu masalah mula timbul. Tengah duduk dalam bilik pada waktu itu, saya terpandang dekat tingkap bilik saya, mula-mula nampak ada macam kain putih tu. Langsir saya memang warna putih. Tapi saya tahu tu bukan langsir saya. Sebabnya satu saja kain seolah-olah tersangkut pada tingkap bilik rumah. Apabila saya bangun, saya nak tarik kain tu. Saya bangun, tiba-tiba kain tu terjatuh dan terus terbang naik ke atas. Bayangkan, mana kain boleh terbang? Kecuali kain tu adalah kain magic. Saya tak nampak kain tu. Belum sempat tarik, kain tu terjatuh daripada tersangkut pada tingkap. Bila dah jatuh tak nampak, kemudian dia terus muncul dengan terbang ke atas. Saya tersintak. Saya dah tahu dah ada benda yang tak kena tentang kawasan perumahan dan khususnya rumah yang saya tinggal. Sampaikan pada satu hari, apabila saya sedang bercakap dengan mak saya di telefon. Suami tidak ada di rumah kerja malam, Casey. Tengah cakap, tiba-tiba mak saya tegur. Rumah kau tu apa bunyi TV Cerita apa kau tengok tu? Cerita apa? Tak adalah, ini tengah iklan lah. Oh, iklan apa tu? Tukarlah. Ganggu sangat. Aku dengar dari tadi ada orang nangis saja. Iklan yang saya tengok di kaca TV tak ada kena-mengena pun dengan orang nangis, kata Azura. Jadi saya tanya pada ibu saya, pada mak saya, orang nangis? Mana orang nangis, mak? Aku dengar dari tadi orang nangis. Sekejap kuat, sekejap pelan, sekejap kuat, sekejap pelan. Engkau tutuplah TV tu. Susah betul aku nak berbual dengan kau. Saya pun perlahankan suara TV, tapi TV tu tetap menyala. Pendengar Misteri Jam 12, saya sedang bercakap, mak pun tanya saya macam mana, bagus, sihat, anak tu gedebak-gedebuk dan sebagainya. Saya pendekkan cerita. Tiba-tiba mak saya kata, Azura, kau tunggu sekejap mak nak on the way datang rumah kau sekarang. Hah? Buat apa, mak? Kau tunggu, mak on the way nak datang. Mak saya terus letak telefon. Casey, saya telefon mak saya berkali-kali, mak saya tak jawab. Telefon tak jawab. Telefon rumah, handphone pun tak jawab. Akhirnya mak saya sampai. Dalam lebih kurang 1 jam lah, nak dekat 1 jam mak saya sampai. Rumah saya di Sembawang. Saya buka pintu. Mak, asal mak? Tergubuk apa? Zura, boleh tak kalau Zura malam ni Zura ikut mak balik sekejap? Saya masih terpinga-pinga dan tertanya-tanya. Kenapa Zura jangan banyak soal. Zura siapkan baju dulu, pakaian dulu. Zura ikut mak. Saya dah siapkan pakaian semua. Saya pun telefon suami, bang, malam ni saya pergi rumah mak mak ajaklah ni mak kat rumah ni. Mak kat rumah? Tak boleh tahu abang. Tak, mak tiba-tiba muncul. Yalah. Saya pun keluar rumah, sampai dekat bawah dalam kereta dengan ayah dengan mak. Zura, tadi kan mak berbual dengan kau dekat telefon. Kan mak tanya siapa nangis. Kau cakap bukan TV. Mak masih dengar lagi orang menangis. Lepas tu mak dengar suara orang ketawa dekat belakang kau. Mak nak tanya kau, Zura, rumah yang kau beli ni kau dah sewa belum? Saya terdiam. Belum sewa kan? Tak apa. Malam ni kau tinggal dengan aku. Besok pagi kau ikut aku. Kita jumpa ustaz. Bawa ustaz pergi rumah kau. Bacakan sedikit doa. Bersihkan rumah tu. Aku tadi bila masuk rumah kau tahu aku nampak apa tak? Aku nampak ada perempuan merangkak masuk dalam bilik. Saya terdiam, Casey. Kemudian saya marah mak saya. Mak ni buat cerita lah. Saya ni tengah hamil tau. Cerita yang bukan-bukan pula. Lebih baik aku takut kau sekarang daripada nanti bila kau dekat rumah sorang-sorang, kau ternampak benda tu, kau pingsan, kau terjatuh,
menyusahkan diri kau dengan kesian cucu aku dalam perut tu. Rumah kau tu ada benda yang tak kena sudah. Besok aku tak kisah. Kau ikut aku. Kita bawa ustaz pergi rumah kau. Suami kau nak marah kan apa, itu belakang cerita. Saya ikut kata mak saya. Sememangnya kisi rumah tu memang sangat ada sesuatu yang dah menghuni dalam rumah tu yang agak lama. Memakan masa, waktu yang lama untuk bersihkan rumah. Sima memang sima, baca doa memang baca, tapi benda tu masih berada dalam rumah. Setelah beberapa kali ustaz datang, barulah keadaan rumah semakin baik, dan barulah saya boleh tinggal dalam rumah tu tanpa sebarang gangguan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Misteri Jadual. Baik, terima kasih pada pendengar-pendengar Ria 897 yang ada di Facebook live DJ KC. Sekarang ini ramai yang masuk gelanggang, terima kasih. Dan itulah kisah yang pertama, kisah yang telah pun saya kongsi sama berkenaan dengan dalam rumah. Bayangkan tengah berbual dengan mak ini hamil anak yang pertama, tiba-tiba mak dengar bunyi orang menangis. Ingatkan TV Tiba-tiba bila mungkin saya rasa bila Mak Zura ni mula dengar suara nangis, anak kata tidak. Kemudian bila dia terdengar suara orang ketawa, macam sesuatu tak kena, dia kata ni cannot. Ni kalau aku cakap anak aku mesti degil, aku datang juga. Tak kisah, nak marah-marah lah. Nampak reaksi seorang mak yang sayangkan anak dan juga yang sangat sayangkan cucu. Kekuatan nenek tu. Walaupun cucu belum dilahirkan, dia sayang dekat cucu. Luar biasa.